Baik, untuk memahami dengan lebih lanjut impak CPTPP terhadap sektor pertanian dan jaminan makanan negara, bersama saya melalui Google Meet ketika ini adalah Nur Fitri Amir Muhammad, Koordinator Forum Kedaulatan dan Keterjaminan Makanan FKKM. Selamat pagi, Fitri. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih kerana bersama dengan Astro Wani pagi ini. Baik, Fitri, bantu kami untuk faham bagaimana CPTPP ini beri risiko kepada golongan petani, penternak dan juga nelayan. Okey, pertama sekali saya nak buat sedikit kebetulan lah actually. Uh, YB semalam mengatakan bahawa dia akan berbincang dengan MITI lah ya. Dia tak sebut kabinet pun actually. Cuma mungkin salah tafsiran sebab saya sebut keputusannya adalah keputusan kabinet ya. Dan tak apa. Anyway, saya mengharapkan perbincangan ini akan sampai ke dalam mesyuarat kabinet lah kerana ianya satu isu yang sangat penting. Berkenaan dengan CPTPP dan sektor pertanian, perkara ini sebenarnya telah banyak saya utarakan dan juga rakan-rakan utarakan di Astrawani juga sebenarnya. Sewaktu keluar CBA, Cost Benefit Analysis daripada PricewaterhouseCoopers oleh MITI dan kita mendapati bahawa ada 6 perkara lah, antaranya 6 perkara. Dan perkara yang paling besar saya nampak adalah kesannya kepada hak-hak petani. Jadi hak-hak petani ini adalah hak terhadap benih. Jadi CPTPP ini dalam perjanjian ini ada kewajipan kepada negara-negara yang menyertai CPTPP ini dalam artikel 18.7.2 mengatakan wajib untuk menyertai Convention UPOV 1991. Dalam RCEP tidak ada kewajipan ini tu beza dia antara RCEP dengan CPTPP. Maksudnya negotiation tu di dalam RCEP berjaya meniadakan artikel berkenaan dengan UPOV ni. Jadi UPOV ini apa dia? UPOV ini adalah satu convention yang memberikan hak monopoli kepada pembiak baka dengan lebih besar. Pada ketika ini di Malaysia, mana-mana petani ataupun orang awam yang ingin menyimpan benih, ingin berkongsi, ingin menjual, boleh berbuat demikian secara bebas. Walaupun benih tersebut adalah benih protected seed. Protected seed ini adalah benih yang telah diberi hak monopoli. Kerana Undang-Undang Malaysia pada ketika ini iaitu Undang-Undang Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 membenarkan aktiviti tersebut selagi ianya bukan secara komersial. Jadi kami melihat undang-undang ini sudah cukup baik kerana dia mengimbangkan kepentingan korporat. Kita faham kepentingan korporat yang telah melabur di dalam inovasi, dia perlu mendapat sedikit keistimewaan dalam market. Tetapi monopoli mutlak 100% ini tidak betul kerana ini adalah benda hidup. Dia bukan macam radio ke TV ke yang kita buat from scratch. Ini bukan from scratch. Ini adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan ini dia ada parent. Dia ada induk. Jadi induk dia datang daripada mana? Induk dia adalah datang daripada variety tradisional. Induk dia datang daripada biodiversity, daripada komuniti tempatan. Jadi sebab itulah undang-undang kita melalui hak yang diberikan daripada WTO. Jadi kita buat undang-undang kita sendiri mengimbangkan perkara ini. Jadi apabila kita join CPTPP ini, jadi UPOV kita kena join. Jadi petani tidak boleh lagi berkongsi. Menyimpan boleh, cuma tak boleh berkongsi dan tidak boleh menjual benih luar daripada dia punya compound ladang lah, luar daripada family dia lah. Yang ini untuk 25 tahun untuk vine and trees dan 20 tahun untuk tumbuhan-tumbuhan lain lah. Ini satu perlu saya diteruskan lagi ke? Boleh, silakan. Jadi untuk UPOV 1991 ni, MITI punya CBA, kerana sekarang ni semua orang sebut pasal CBA ni lah untuk menjustifikasikan CPTPP ni.
Jadi saya melihat komen untuk CBA berkenaan dengan UPOB 1941 ni setengah muka je. Setengah muka. Jadi ini tidak adil lah, kerana sebenarnya hakikatnya Convention UPOV 1991 ini mempunyai sebanyak 13 artikel. 13 artikel yang bercanggah dengan Akta PNVP 24 kita yang sedia ada. Merangkumi pelbagai lagi aspek lah berkenaan dengan biopiracy, berkenaan dengan hak biak baka dan sebagainya. Itu satu berkenaan dengan kebebasan petani untuk berkongsi dan juga menjual benih. Yang kedua adalah kebebasan nelayan untuk menangkap jenis-jenis ikan tertentu. Jadi ini mungkin setengah pihak melihat perkara ini perkara kecil, tetapi dalam artikel 2016 ianya perkara besar bagi nelayan pantai. Kerana mereka akan dihalang subsidi untuk jika menangkap spesies-spesies ikan yang tertentu. Jadi tujuan artikel ini dalam bab environment adalah untuk melindungi kepupusan ikan lah sebenarnya ya. Tetapi apabila tidak ada pengecualian yang diberikan, dia pukul rata dengan kepada nelayan-nelayan pantai ya. Ianya tidak adil kerana kepupusan ikan ni sebenarnya banyak terkait dengan pencemaran, banyak terkait dengan penggunaan pukat-pukat haram oleh bot-bot tunda yang besar. Jadi mengapa tidak dispesifikkan permasalahan ini pada punca permasalahan ni. Itu yang keduanya ada yang ketiganya adalah kos. Jadi UPOV 1991 ini, kos UPOV 1991 ini melalui sebuah kajian yang dibuat di Filipina mendapati bahawa harga benih ini akan meningkat sehingga 4 kali lebih mahal jika menyertai Convention UPOV 1991. Dan benda tu logik kerana dia punya step by step dia kena hantar makmal, dia kena ada buat pengesahan. Semua ni adalah kos. Kemudian monopoli. Bila ada monopoli, jadi royalty dan sebagainya itu melibatkan kos lah. Jadi selain daripada benih, harga benih di kuartiri akan meningkat. CPTPP juga memberikan 10 tahun keistimewaan pelindungan pemasaran eksklusif, market exclusivity terhadap agrokimia. Jadi ini menyebabkan harga racun pertanian ini akan meningkat lebih kurang dalam 3 kali ganda lah, mengikut satu kajian yang telah dibuat. Jadi walaupun kita tidak menyokong lah, walaupun saya secara pribadi dan juga organisasi kami tidak menyokong penggunaan agrokimia secara meluas, tetapi kita kena faham bahawa majoriti petani di Malaysia masih menggunakan agrokimia dan ianya akan memberi kesan kos yang berlipat kali ganda cara mendadak. Jadi untuk mengurangkan penggunaan agrokimia ini bukan dengan cara kita join CPTPP ni lah. Dan untuk kos ni, ubatan-ubatan veterina dijangka akan meningkat kerana dalam bab harta intellectual property. Bab ini undang-undangnya dah lebih ketat dalam perjanjian inilah. Tidak seperti ubat-ubatan untuk manusia lah. Ubat-ubatan manusia ini telah dibincangkan untuk dikecualikan untuk sementara waktu, tetapi untuk ubat-ubatan veterina ini ia masih terpakai dengan undang-undang IP yang lebih ketat. Dan tarif 0% bermaksud hampir kepada semua, bukan semua produk pertanian tapi hampir semua produk pertanian 0%. Ada produk-produk pertanian yang dah di carve out, tapi bagi saya tidak cukup. Jadi lambakan ini akan bakal berlaku. Begitu juga dengan permit import ataupun sanitary and phytosanitary punya proses mekanisme yang selama ini selalu digunakan oleh farma misalnya dan juga makis misalnya untuk menghalang pemasukan. Kalau kita lihat sepanjang sisi libat urus sebelum CPTPP diratifikasi, apakah justifikasi yang diberikan oleh pihak kerajaan berkenaan perkara ini dan apakah solusi yang dicadangkan? Setakat ini tidak ada.
untuk Kementerian Pertanian tidak ada. Setakat yang saya tahu, sebab tu kita pergi ke Kementerian Pertanian tu, kita nak dengar adakah mereka sebenarnya faham berkenaan dengan impak CPTPP ini pada sektor pertanian, kerana inilah dia sektor ni yang akan mendapat impak yang paling besar, terutamanya hak petani itu tidak ada sesiapa yang boleh menafikan lah. Kita bercakap lah pasal ekspor lebih banyak ke, import lebih banyak ke, tetapi mereka yang bersembang pasal import ekspor ini tidak ada hak untuk mengatakan bahawa petani tidak boleh berkongsi dan menjual benih. Jadi ini satu isu yang perlu kita lihatlah. Jadi kebanyakan hujah yang diguna pakai oleh mereka ni adalah menggunakan pakaikan CBA yang dikeluarkan oleh MITI tersebutlah. Jadi kita pun ada jawapan. Sebenarnya kerana CBA yang dikeluarkan itu tidak membincangkan impact. Banyak yang dibincangkan adalah benefit, cost itu kurang dibincangkan. Jadi kita ianya pada pandangan saya ini tidak telus. Baik. Bagaimana pula dengan analisis? Kita tahu analisis kos faedah telah dikeluarkan. Jadi bagaimana penyertaan Malaysia dalam CPTPP ini mampu untuk menjadi kelangsungan jaminan makanan di negara ini? Macam mana CPTPP ni untuk bantu menjamin? Kalau kita nak menjamin kita punya keterjaminan makanan, kita kena keluar daripada CPTPP ni. CBA itu tidak membincangkan berkenaan dengan impaknya pada sektor pertanian. CBA itu berat sebelah. Ia hanya membincangkan tentang apa keuntungan. Yang banyak yang dibincangkan adalah industri kelapa sawit dalam CBA tu. Saya dah lihat dah, saya dah baca dah. Yang banyak dibincangkan kelapa sawit. Kemudian berkenaan dengan sektor makanan, dinyatakan dalam CBA tersebut. Sekarang ini pun kita dah banyak import. Jadi seolah-olah macam let it be lah. Kita import lagi lebih banyak. Jadi ini bukan satu cara dia. Ini bukan cara dia untuk kita memperkasakan keterjaminan makanan kita. Bukan dengan cara import, tetapi dengan cara sepatutnya kita memperkasakan industri tempatan. Jadi industri tempatan ini memerlukan pelindungan dalam bentuk subsidi, dalam bentuk kawalan import dan sebagainya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Nur Fitri Amir Mohamad, Koordinator Forum Kedaulatan dan Keterjaminan Makanan FKKM, kerana bantu kami untuk faham tentang impak CPTPP terhadap sektor pertanian dan jaminan makanan negara. Kita akan berhenti lihat seketika, kita kembali selepas ini.